Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi alhamdulillah, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan selamanya sekali lagi kita panjatkan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ihsannya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi kesempatan untuk kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, kan? Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan untuk kita menambah amalan-amalan kebaikan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri kita. Jadi tuan dan puan, kan, Allah Subhanahu Wa Taala telah firman di dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ni, kan, jin dan manusia tidak aku ciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, kecuali untuk beribadat kepada aku. Jadi tuan dan puan, maksud kehidupan kita seluruhnya ini, tuan dan puan, kan, maksud kehidupan kita seluruhnya hanyalah semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mahu sematkan di dalam hati kita, sanubari kita bahawa, kan, segala yang kita buat adalah semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang kita lakukan hari ini dan hari-hari yang berikutnya sampailah kita mati nanti, kan, semuanya semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena sematkan benda ni betul-betul tuan dan puan, kerana maksud kehidupan kita bukan di sini, kan. Seperti saya kata sebelum-sebelum ni saya kongsi, kan, dan ramai ulama-ulama kita kongsi benda yang sama tuan dan puan. Maksud kehidupan kita adalah di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di dunia semata-mata. Apa sahaja yang berlaku di dunia tuan dan puan, apa sahaja berlaku pada kita sekarang ni tuan dan puan, hanyalah sementara, kan. Apa sahaja yang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa sahaja keadaan yang datang di dalam kehidupan kita hanya sementara. Lambat laun, kita semua cepat atau lambat sahaja, masa sahaja yang menentukan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu rahsianya, kan. Bila mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak panggil kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu bermulalah kehidupan yang sebenar, kan. Kehidupan dunia, kehidupan sementara. Macam yang selalu saya kongsikan, kehidupan dunia ni tuan dan puan, kan, kehidupan kita selama ni hanyalah 1.5 jam sahaja, 1,5 jam sahaja di dalam kehidupan akhirat. Bermakna tuan dan puan, di kehidupan kita, kalau kita hidup 60 tahun pun 1.5 jam, 70 tahun pun lebih kurang 1.5 jam. Tidak lebih pun sehari daripada kehidupan akhirat tuan dan puan. Kerana kehidupan akhirat satu hari bersamaan 1000 tahun dunia. Tak ada orang lagi tuan dan puan di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang mampu hidup selama 1000 tahun. Belum ada lagi, kan. Jadi tuan dan puan, hari ni kita nak sama-sama berkongsi, kan, sama-sama kita nak berkongsi. Kalau mungkin tuan dan puan, seandainya tuan dan puan ada pandangan, boleh utarakan juga di ruangan komen dekat bawah tu, kan. Cumanya kita nak berkongsi apa dia 4 amalan yang menjadi asbab penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia 4 amalan yang menjadi asbab penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu bulan Ramadan. Assalamualaikum Tuan Fakhru Syakirin,
Tuan Nik Sukiman. Nik Sukiman ni sahabat saya masa di MFI, kalau tak silap saya kan. Selamat datang. Jadi tuan dan puan, kita nak berkongsi bagaimana apa dia 4 amalan yang menjadi asbab penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan dan puan, kan terlalu banyak amalan-amalan yang boleh menjadi asbab penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi 4 amalan ni tuan dan puan boleh menjadi asbab ekspres sedikit untuk penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang pertama tuan dan puan, kita perlu sebarkan kebaikan kepada manusia. Kita perlu sebarkan kebaikan kepada manusia. Kita perlu buat dakwah tuan dan puan. Buat dakwah ni tuan dan puan bukan perlu untuk kita belajar tinggi-tinggi tuan dan puan. Tidak perlu untuk kita belajar sampai kita dapat PhD untuk kita buat dakwah. Tidak perlu untuk kita belajar sehingga ke luar-luar negara, kan lama-lama belajar 7-8 tahun. Tidak perlu tuan dan puan. Buat dakwah ni sekadar apa yang kita tahu. Ilmu yang kita ada. Kan, sekadar ilmu yang kita ada, ilmu yang sedikit. Saya ada ilmu yang sedikit, tuan dan puan mungkin ada lebih sedikit daripada saya. Ilmu yang sedikit kita ada ni, barulah kita buat dakwah. Sebab kita bukan nak jadi ulama tuan dan puan. Kita nak menjadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu untuk jadi ulama baru boleh jadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh jadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala ni sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja mampu menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebarkan kebaikan. Bagaimana nak sebarkan kebaikan tuan dan puan? Kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kan? Dakwah yang utama adalah dakwah dengan akhlak tuan dan puan. Kita tunjukkan akhlak kita yang mulia kepada manusia lain. Kita tunjukkan akhlak kita yang mulia kepada orang lain. Seandainya orang tidak puas hati dengan kita, orang marah kepada kita tuan dan puan, kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan senyuman. Kan lebih-lebih lagi waktu bulan Ramadan ni tuan dan puan, terlalu banyak ujian-ujian dengan ujian-ujian kesabaran yang kita akan hadapi. Kan terlalu banyak ujian-ujian kesabaran yang kita akan hadapi. Jadi kita perlu balas dengan kebaikan, balas dengan senyuman sahaja tuan dan puan. Kita sakit hati, kita rasa teruk sangat kawan kita, layan kita ni tuan dan puan, kita balas pada mereka dengan senyuman. Kita buat baik lagi pada mereka. Sebagaimana sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan dan puan, apabila satu orang datang berbuat tidak baik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas beliau dengan kebaikan. Kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas dengan baik, kan, ataupun membalasnya dengan perkataan yang baik, kan. Jadi mereka ni bila tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, walaupun disakiti masih lagi buat kebaikan, hati mereka akan tersentuh. Kan, sebagaimana kita dengar ada seorang wanita buta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khidmat beliau ni, kan, khidmat beliau bawa daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa balik ke rumah, kemudian masakkan masakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum menyuapkan wanita tua buta ni tadi untuk makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memasukkan bijirin tu, kan, gandum tu, bubur tu masukkan dulu di mulut, kunyah, kemudian baru suap. Jadi supaya makanan tadi lembut, kan. Sedangkan tuan dan puan, kan, si wanita buta ni tadi tuan dan puan, setiap hari walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pimpin, dia bawa balik rumah masak masakan dan suap sebagainya, masih lagi setiap hari wanita buta ni akan mengutuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buta tak nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kan wanita ni setiap hari perkataan dia hanya caci maki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, diganti pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa lagi yang ayah perlu buat untuk sama dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini salah satu sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menyebabkan mereka ni Allah Subhanahu wa taala redha tuan dan puan. Mereka ni sangat ittiba',
mereka ni sangat berpegang kuat dengan amalan-amalan sunnah, sangat berpegang teguh dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nak tahu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni sangat-sangat nak tahu apa lagi sunnah yang aku perlu buat untuk aku ikut, betul-betul ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ajaran. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, wahai ayah, mungkin ayah tak buat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu apabila pergi ke masjid Nabi, kan ada satu orang wanita buta ni, Nabi bawa balik ke rumah wanita buta tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masakkan makanan untuk wanita buta tu dan menyuapnya makan. Jadi sama juga perkara yang sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu buat. Sama juga perkara yang sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu buat, kan, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Cumanya punyalah terkejut beliau, kan, apabila beliau bawa wanita buta tu, rupa-rupanya sepanjang hari, sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memberi khidmat kepada wanita buta tu, tuan dan puan, kan. Wanita buta tu sepanjang tu lah mencaci maki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah diakhirkan cerita, kan, dipendekkan cerita, wanita buta tu tadi, tuan dan puan, telah masuk Islam, terima Islam sebagai agama, kan, terima Islam sebagai maksud hidupnya kerana dengan asbab akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan dan puan, kita perlu sebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan, sebarkan dakwah. Dakwah ni sebarkan kebaikan lah tuan dan puan, kan, ajak manusia buat kebaikan, ajak manusia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita, mungkin ada yang terlalai sedikit, kita ajak mereka untuk ingatkan kembali kepada mereka tentang kehidupan akhirat, kan, ingatkan kembali kepada mereka tentang amalan-amalan kebaikan, ingatkan kembali kepada mereka tentang akhirat. Sebab apa tuan dan puan, kan, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kan, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tu sangat bermanfaat untuk orang mukmin, kan, untuk orang yang beriman. Orang beriman ni kita semualah, insya-Allah. Itu yang pertama tuan dan puan. Dan yang kedua tuan dan puan, yang kedua, kita perlu perbanyakkan amalan taklim. Kita perlu perbanyakkan amalan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena perlu perbanyakkan tuan dan puan. Kan, waktu ni lah tuan dan puan, kita perlu banyak membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang mana yang kita nak baca tuan dan puan? Kan, seeloknya hadis-hadis tentang kelebihan-kelebihan beramal. Setiap amalan-amalan. Kelebihan macam sekarang ni, kelebihan-kelebihan Ramadan. Apa dia kelebihan-kelebihan Ramadan? Apa dia kelebihan-kelebihan berpuasa? Apa dia kelebihan-kelebihan solat secara berjemaah? Apa dia kelebihan-kelebihan tarawih? Kan, apa dia kelebihan-kelebihan Quran? Kan, yang ni kita perlu baca tuan dan puan, supaya hati kita ni terdidik, hati kita ni lunak untuk senantiasa buat amal. Bila kita tahu maksud kita nak buat sesuatu amalan tu tuan dan puan, barulah hati kita seronok untuk beramal. Satu orang yang buat sesuatu tanpa arah tujuan, kan, dia akan terkapai-kapai. Sebagai contoh tuan dan puan, kita nak belajar tetapi kita tak tahu kita nak ambil jurusan apa. Rasa-rasa seronok ke kita nak belajar? Cuba komen kat bawah. Tak seronok tuan dan puan. Tak seronok tuan dan puan. Kerana apa? Sebab kita tak tahu apa yang kita nak capai setelah kita habis belajar. Begitu juga seandainya kita nak beramal, kita nak baca Quran, kita azam kita nak khatam Quran, kan, dalam masa 30 Ramadan ni, 30 hari Ramadan ni, selama 30 hari Ramadan kita nak khatam satu Quran, kan, 30 juzuk kita nak khatam. Tetapi kita tak tahu pun apa fadilat, kan, untuk apa kita khatam ni. Kita tak tahu pun untuk apa kita khatam, kan. Jadi di pertengahan jalan takut-takut kita letih sahaja sebab kita tak tahu arah tuju tuan dan puan. Jadi kita perlu banyakkan bacaan-bacaan taklim hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tahu kelebihan-kelebihan setiap amalan. Setiap amalan yang kita buat, kita tahu kelebihan dan fadilat-fadilatnya, supaya hati kita ni lunak dan hati kita sentiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan. Hati kita sentiasa bersemangat untuk melakukan amal. Insya-Allah. Jadi sebab tu tuan dan puan, kita perlu sentiasa mengulang-ulang
kan perkataan-perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita, kan. Di rumahlah tuan dan puan, kan. Seeloknya buat di rumah dan buat bersama keluarga supaya semua ahli keluarga kita tahu tentang kelebihan-kelebihan beramal. Semua ahli keluarga kita tahu tentang kelebihan-kelebihan beramal. Yang tu yang nombor 2 tuan dan puan, kan. Yang pertama tadi, kita banyakkan dakwah, perbanyakkan dakwah kepada orang tuan dan puan, dan supaya apa yang kita dakwah tu telinga kita lebih dekat daripada mulut kita sendiri. Bukan telinga orang yang lebih dekat, telinga kita lebih dekat daripada mulut kita sendiri. Jadi telinga kita, perkataan-perkataan yang kita sampaikan, telinga kita terlebih dahulu mendengar, kan. Dan nombor 2, perbanyakkan bacaan-bacaan taklim hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika kamu semua wahai umat-umat aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'un, ikutilah aku, kan, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, nescaya Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kan. Jadi tuan dan puan, kita perlu perbanyakkan bacaan taklim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan nombor 3 tuan dan puan, kita perbanyakkan ibadat kita. Setelah kita tahu kelebihan-kelebihan beramal tadi, kita perlu perbanyakkan, tingkatkan amalan-amalan kita, tingkatkan ibadat-ibadat kita, kan, tingkatkan sedekah-sedekah kita tuan dan puan, kan. Tingkatkan sedekah kita. Sedekah ni tuan dan puan tidak semestinya dengan wang ringgit, kan. Kalau kita tak ada wang ringgit tuan dan puan, apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat kebaikan sahaja. Ada maksud daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sedekah ni adalah amalan-amalan kebaikan, adalah kebaikan-kebaikan. Hatta kalau kita mengalihkan sesuatu yang menyakiti daripada jalan pun tuan dan puan, yang menghalang di jalan pun, sebagai contoh kita alihkan paku daripada jalan, itu pun kebaikan tuan dan puan. Setiap kebaikan adalah sedekah, insya-Allah. Kalau kita tak mampu nak sedekah dengan wang ringgit, kita tak mampu nak sedekah dengan harta, kita sedekah dengan amalan kita. Kita sedekah dengan kebaikan, kita sedekah dengan memberi manfaat kepada orang lain. Itu pun sedekah tuan dan puan. Cuma apa yang kita perlu perbanyakkan, kita perlu perbanyakkan ibadat kita. Kita perlu perbanyakkan solat-solat kita. Tuan dan puan, pertama dan selamanya, perkara pertama sekali tuan dan puan, untuk kita perbetulkan iman, untuk kita benar-benar perbetulkan iman, kita perlu buat dakwah. Kemudian tuan dan puan, kita perlu perbanyakkan amalan kita. Untuk memperelokkan segala amalan, kita perlu menyempurnakan solat kita, kan. Kita perlu ambil berat benar-benar dengan solat kita tuan dan puan. Ambil berat dengan benar-benar wuduk kita. Bagaimana keadaan wuduk kita? Kita perlu ambil berat benar-benar tentang wuduk kita tuan dan puan. Kesempurnaan wuduk kita, kesempurnaan bacaan-bacaan di dalam solat kita perlu perbaiki tuan dan puan. Kalau kita tak mampu, kita tak tahu macam mana nak perbaiki tuan dan puan, kita perlu belajar. Waktu ni kita perlu belajar tuan dan puan. Tidak mengapa kalau kita betul-betul tak mampu, selagi mana kita berusaha untuk memperbaiki. Tak mengapa seandainya kita tidak sempurna, tetapi kita kena berusaha untuk memperbaiki. Jadi tuan dan puan, kita perlu perbanyakkan amalan-amalan kita, ibadat-ibadat kita. Itu yang ketiga. Dan nombor 4 tuan dan puan, di waktu Ramadan ni tuan dan puan, kita perlu perbanyakkan khidmat. Kita perlu perbanyakkan khidmat. Seandainya kita ni tuan dan puan satu orang suami, kita perlu perbanyakkan khidmat isteri kita. Kita perlu perbanyakkan khidmat isteri kita. Seandainya kita satu orang anak, kita perlu perbanyakkan khidmat kepada kedua orang tua kita. Perbanyakkan khidmat tuan dan puan. Khidmat ni tuan dan puan, kan, adalah satu amalan yang menjadi asbab penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar. Kerana apa tuan dan puan? Kerana khidmat ni berkait rapat dengan akhlak kita. Khidmat berkait rapat dengan akhlak kita.
Jadi tuan dan puan, kita perlu banyak menolong kan. Kita perlu banyak menolong pasangan kita di rumah. Pasangan kita dah penat masak tuan dan puan, kita tolong jaga anak sekejap. Pasangan kita penat masak tuan dan puan, kita tolong basuh kain kan. Kita tolong sapu-sapu rumah sikit kan. Kita tolong untuk apa tuan dan puan? Untuk memberi bunga-bunga pada hati mereka. Untuk memberi bunga-bunga pada hati mereka. Apabila mereka ni gembira tuan dan puan, dengan asbab mereka gembira tuan dan puan, boleh jadi mereka mendoakan kita. Boleh jadi mereka mendoakan kita. Dengan doa-doa orang ni tuan dan puan kan, mungkin dengan asbab doa-doa orang ni tuan dan puan, dengan doa-doa orang lain ni kepada kita tanpa kita ketahui ni, Allah Subhanahu Wa Taala terima, dan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita menjadi asbab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi itu yang keempat. 4 perkara yang perlu diperbanyakkan. Saya tak plan nak kongsi lama, tak plan nak live lama ni. Saya live dalam 20 minit ke setengah jam, lebih kurang macam tu. Jadi 4 perkara yang perlu kita perbanyakkan. Kita recap balik. Yang pertama, kita kena banyakkan dakwah tuan dan puan. Ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ada firman dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kan, perkataan yang mana satu lebih baik di antara manusia ni, perkataan yang mana satu lebih baik melainkan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan mana satu lagi yang lebih baik, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita. Jadi tuan dan puan, tak ada perkataan yang lebih baik kecuali mengajak manusia ni hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sibuk-sibukkan diri kita untuk buat dakwah tuan dan puan. Cukup macam mana nak buat dakwah sebenarnya? Nak buat dakwah sangat mudah tuan dan puan. Kita jumpa siapa sahaja, kita terus bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu nak buat apa-apa. Perkataan yang simple sahaja tuan dan puan. Kan, kalau kita tanya anak kita umur 12 tahun, umur 10 tahun pun boleh buat benda. Kalau kita ajar anak kita kan, kalau kita ajar anak kita daripada kecil tuan dan puan, amazingly kita akan nampak perubahan mereka. Amazingly kita boleh nampak perubahan dia. Sebab apa tuan dan puan? Saya ada jumpa satu kawan saya, anak dia masa time tu baru umur 4 tahun lebih kurang. Kalau tak silap saya baru umur 4 tahun kan. Hari tu masa time sebelum wabak lah kan, saya jumpa dia masa time tu ada kenduri. Jadi pergi kenduri, dia bawa anak dia. Lepas tu saya tanya pada anak dia kan, saya tanya pada anak dia, ambil makanan ni siapa bagi makan? Allah Subhanahu Wa Taala bagi makan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kenyang. Ini anak dia jawab tuan dan puan. Anak dia yang jawab pada saya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi makan dan Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kenyang. Ini hasil didikan daripada kecil tuan dan puan. Daripada kecil, seandainya kita didik anak kita dengan iman, lalu iman yang akan masuk di dalam hati-hati anak kita, dan perkataan iman yang akan keluar daripada lidah-lidah anak kita. Jadi tuan dan puan, benda yang sangat simple, kita nampak sangat mudah dan kita rasa macam apa benda ni? Memang semua orang tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu beri apa-apa. Tetapi sejauh mana manusia dan kita sendiri yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi manfaat, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi mudarat. Sejauh mana kita yakin benar-benar kan? Seandainya, cuba bayangkan, seandainya dekat kita sekarang ni, dekat dalam poket kita sekarang ni, dalam bank kita sekarang ni hanya ada RM1 sahaja, hanya ada RM1 sahaja, mampu tak untuk kita tahan selama sebulan? Mampu tak kita tahan? Rasa-rasa kita punya keyakinan dapat tak? Dapat yakin tak kita insya-Allah mampu tahan sehingga sebulan seandainya Allah Subhanahu Wa Taala yang beri? Kan jaranglah. Susah. Saya sendiri pun tak tahu sejauh mana iman saya kan. Jadi tuan dan puan, yang pertama sekali kita perlu perbanyakkan dakwah. Perbanyakkan dakwah supaya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk di dalam hati. Bila kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam hati kita tuan dan puan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima segala amalan kita. Kerana apa? Segala amalan kita semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dunia sedikit pun di dalam amalan kita. Tidak ada dunia sedikit pun di dalam amalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, kita perlu perbanyakkan bacaan-bacaan taklim dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita semua mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan membaca perkataan-perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah hadis-hadis tentang kelebihan-kelebihan di dalam beramal, kan, supaya meningkatkan semangat kita untuk beramal, kan. Dan yang ketiga tadi, kita perlu perbanyakkan ibadat kita. Perlu perbanyakkan ibadat kita. Solat malam kita jangan tinggal, tuan dan puan, kerana tuan dan puan, di waktu malam ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun, kan, dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat, di manakah hamba-hambaku, kan, di manakah hamba-hambaku, dan siapa yang sedang bangun dan meminta kepadaku, nescaya aku akan beri, kan. Apa sahaja hajat mereka ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, tuan dan puan. Hajat kita, seandainya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala waktu tahajud tu 2/3 malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, tuan dan puan. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah janji. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala janji, pasti akan jadi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala janji, maknanya pasti akan dapat, tuan dan puan. Walaupun tidak di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri di akhirat. Ada satu kisah, tuan dan puan, satu orang ahli syurga ni, kan, satu orang ahli syurga ni diberikan makan pisang, tuan dan puan. Makan pisang macam kita makan pisang, kan. Makan pisang di syurga ni, tuan dan puan, dia makan sekali gigitan ada 70 perasa yang berlainan. Masya Allah. Di syurga, nikmat syurga ni, tuan dan puan, makan pisang sahaja sekali gigitan 7 perisa keluar, kan. Dan perisa ni tak ada dekat dunia pun, tuan dan puan. Dia terpesona, habis makan baling kulit pisang tu, kulit pisang baling. Kemudian satu malaikat datang dan tanya kepada dia, kau nak masuk syurga ni makan pisang saja ke? Lepas tu dia jawab dekat malaikat tu, aku bukan nak makan pisang je, aku kan baru makan sikit. Malaikat tu bagi tahu dekat dia, cuba kau tengok dekat belakang. Dia pun tengok dekat belakang, tuan dan puan, kulit pisang yang dia makan dah menggunung dah. Maknanya dah banyak sangat pisang yang dia makan, tuan dan puan. Jadi tuan dan puan, hakikat kehidupan kita ni, kita semua nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, untuk mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap amalan kita, perbanyakkan 4 amalan ni, kan. Banyakkan dakwah, banyakkan taklum, banyakkan ibadat, dan kita perlu perbanyakkan khidmat. Kerana khidmat ni akan merendahkan hati kita. Apabila kita banyak sangat berdakwah, kita banyak sangat beramal dengan ibadat-ibadat, kita banyak sangat mengetahui tentang kelebihan-kelebihan beramal ni, ditakuti hati kita ada perasaan ujub, takabur, riak, sum'ah ni, kan. Dengan amalan kita berkhidmat kepada orang lain, memberi khidmat kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan rendahkan hati kita, rendah serendah-rendahnya, sehinggalah hanya kita mengharapkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi tuan dan puan, sekadar itu sahaja setakat hari ini. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan daripada segala urusan untuk tuan dan puan, dipermudahkan segala urusan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hujan lebat, kan, hujan rezeki yang maha lebat, kan, dan memperluaskan rezeki tuan dan puan, kan, seluas-luasnya, sebagaimana maha luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keberkatan rezeki yang tidak putus-putus, sebagaimana tidak putus-putusnya pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kiamat, insya-Allah. Dan saya doakan semoga tuan dan puan dipermudahkan dan dicapai segala azam yang tuan dan puan hajatkan, insya-Allah. Semuanya, sebelum saya end, tuan dan puan, sebelum saya akhiri live ni, saya masih lagi membuka untuk pre-order Aidilfitri. Pre-order Aidilfitri untuk semua produk Mamadil, sebab alhamdulillah saya ejen yang sah daripada Mamadil, kan. Tuan dan puan boleh order dengan saya lah. Salah satunya susu rizki, kan, susu rizki daripada Mamadil. Dan kemudian untuk wanita, kan, untuk wanita, kesihatan dalaman dan luaran, Woman Love. Woman Love ni insya-Allah terbaik untuk kesihatan dalaman dan luaran, insya-Allah. Jadi tuan dan puan, sebelum saya akhiri, suka saya ingatkan, perbanyakkan membuat kebaikan kepada manusia-manusia lain. Perbanyakkan sebarkan kebaikan, sebarkan kasih sayang. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.